Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak, apa khabar? Baiklah, hari ini anak-anak akan bersama dengan saya dalam kelas Maya RBT bersama Cikgu Syah. Baiklah, sebelum itu diharap anak-anak dapat like dan share video ini di channel Cikgu Syah ya. Baiklah, semasa di unit 1 dahulu, anak-anak telah mempelajari berkaitan dengan penghasilan projek. Betul? Oleh itu, sekarang anak-anak akan berada di unit 2 pula untuk mempelajari berkaitan dengan teknologi pertanian. Baiklah, di dalam unit 2 ini, anak-anak akan mempelajari berkaitan dengan teknologi pertanian, di mana anak-anak akan mempelajari dengan lebih detail lagi berkaitan dengan penanaman hidroponik. Anak-anak tahukah apa makna hidroponik? Dan apa yang dimasukkan sebagai hidroponik? Tak tahu? Okey, mari saya sharekan kepada anda. Apakah yang dimasukkan sebagai hidroponik? Okey, hidroponik berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud hydro ialah air dan ponus atau ponik sebagai kerja. Apakah pula yang dimaksudkan sebagai tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik adalah satu kaedah tanaman tanpa tanah, iaitu tanaman secara hidroponik tidak menggunakan tanah sebagai medium penanaman, tetapi menggunakan air sebagai medium penanaman tanaman hidroponik. Gambar seterusnya ini adalah merupakan gambar daripada tanaman hidroponik, di mana kalau anak-anak dapat lihat, ini merupakan tanaman hidroponik yang menggunakan medium air sebagai penanaman. Dan jika anak-anak dapat lihat di sini juga, dia menggunakan bekas takung untuk memastikan kesuburan kepada tanaman tersebut. Untuk pengetahuan anak-anak, pada masa kini petani-petani dan pengusaha tanaman telah banyak melakukan penanaman secara hidroponik. Penanaman secara hidroponik ni lebih sesuai ditanam di tempat-tempat sejuk. Sebab itulah jika anak-anak pernah pergi ke Cameron Highland, kalau ke tanah rata di Cameron Highland, anak-anak akan jumpa banyak penanaman secara hidroponik ni dilakukan di tapak-tapak tanaman di sekitar tanah tinggi Cameron Highland. Okey, jadi sekarang cikgu nak kongsikan dengan anak-anak kelebihan dan kekurangan yang ada pada penanaman secara hidroponik. Jom kongsi. Okey, baiklah. Kelebihan terhadap penanaman secara hidroponik ni, yang pertamanya ialah penanaman boleh di kawasan masalah. Kawasan masalah ni maksudnya kawasan tersebut tanahnya tak subur, ataupun tanahnya kawasan situ penuh lalang, ataupun kurang sumber air dan tiada saliran yang baik. Jadi tak ada masalah. Okey, sebab secara tanaman secara hidroponik ni hanya memerlukan bekas, tak perlukan tanah, jadi senang. Keduanya, penanaman boleh sepanjang masa, di mana penanaman ni tak perlu ikut musim. Sebabnya tanaman hidroponik ni tak seperti kita menanam buah. Kalau ada buah durian ke, buah manggis ke, itu semua ikut musim. Jadi penanaman secara hidroponik ni tak melibatkan penanaman tanaman yang berbuah sebegitu. Jadi penanaman boleh berlaku sepanjang masa. Yang ketiganya, penyakit tanaman mudah dikawal. Penyakit tanaman ni mudah dikawal kerana dia tak menggunakan tanah. Jadi kalau kita tahu, bila tanaman yang menggunakan tanah ni memang terdapat banyak serangga-serangga perosak. Jadi secara tak langsung tanaman secara hidroponik ni dapat dikawal. Yang keempatnya, hasil tanaman lebih berkualiti, di mana hasil tanaman tu dijaga rapi sebab di dalam kawasan rumah hijau. Rumah hijau, jadi tak ada serangga-serangga perosak, and then tak perlu gunakan kawalan rumpai. Jadi dekat situ tanaman lebih berkualiti lah. Seterusnya kita lihat pula kepada kelemahan yang ada pada penanaman secara hidroponik ni. Pertamanya, kos perbelanjaan awal yang tinggi. Memang betul, kos perbelanjaan awal untuk menghasilkan satu penanaman hidroponik yang tinggi, sebab kita perlu beli bekas takung, kita perlu beli baja, kita perlu beli pasu. Jadi benda-benda tu melibatkan perbelanjaan
Jadi mungkin perbelanjaan pada awalnya mungkin agak tinggi. Alright. Keduanya, memerlukan kemahiran dan pengetahuan asas. Okey, ini perlu kepada sesiapa yang nak menanam secara tanaman hidroponik ni. Dia perlu tahu bagaimana cara kaedah yang perlu dibuat, okey, untuk menanam tanaman secara hidroponik ni. Sebab ada beberapa teknik. Kita akan gunakan teknik hidroponik takung ke, ataupun teknik hidroponik nutri cetak ke, ataupun teknik hidroponik nutri dalam. Okey, itu antara beberapa teknik. Jadi pengusaha ataupun penanam tanaman hidroponik ni perlu tahu benda-benda tu semua. Okey. And then yang ketiganya, hanya sesuai untuk tanaman tertentu saja. Ya, betul. Sebabnya tak semua tumbuhan ataupun pokok boleh ditanam sebagai tanaman hidroponik. Okey, contohnya tanaman yang berbuah macam pokok manggis, pokok mangga, pokok rambutan, semua tu tak sesuai tanam sebagai tanaman hidroponik. Memang tak boleh. Okey, so ada selalunya tanaman yang berbentuk sayuran, tanaman yang berbentuk bunga, itu antara yang sesuai untuk ditanam sebagai tanaman hidroponik. Okey, baiklah, kita lihat pula kepada jenis tanaman yang sesuai untuk ditanam sebagai tanaman hidroponik ni. Jenis tanaman yang macam mana tu? Okey, tanaman yang pertama ialah tanaman yang berbentuk daun. Okey, sayuran berdaun. Right. Yang keduanya, sayuran yang berbuah. Okey. Yang ketiganya, tanaman hiasan berbunga. Dan yang keempatnya ialah ulam-ulam dan herba. Okey, sekarang kita tengok pula kepada contoh tanaman yang sesuai ditanam. Okey, pertamanya yang berbentuk sayur-sayuran, tanaman yang sesuai ialah sawi. Okey, cuba anda nak tengok dekat situ. Okey, sawi yang ditanam secara hidroponik. Okey, yang keduanya bayam. Okey, nampak. Yang ketiganya kita ada tomato. Ini tanaman yang berbentuk, tanaman sayuran yang berbentuk buah, tomato contohnya. Okey, kita ada sayur kangkung, boleh juga ditanam secara hidroponik. Dan antaranya satu lagi ialah cili pun boleh ditanam secara hidroponik. So, bagaimana sekarang? Anak-anak sudah faham berkenaan dengan tanaman hidroponik? So, dengan penjelasan ini diharap dapat membantu anak-anak untuk memahami apa itu penanaman secara hidroponik. Jadi setakat itu dulu pengajaran cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video seterusnya. Okey anak-anak, bye. Assalamualaikum. Sekali lagi sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu ya. Okey.